Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita berjumpa untuk belajar bahasa Arab. Yang hari ini kita masih belajar ilmu nahwu, yang insya-Allah tajuk dia masih sama dengan tajuk yang telah disampaikan pada pagi hari tadi. Tapi kita nak kuatkan pada tengah hari ini, semoga boleh menguatkan kepahaman kita dan menambah kekurangan apa saja yang belum kita faham. Okey, dari awal kita belajar ilmu nahwu, kita dah belajar jenis-jenis perkataan. Ada yang jenis dia tu ismun atau kata benda, ada yang fi'lun atau kata kerja, ada yang harfun atau huruf. Lepas tu kita dah belajar jenis-jenis perkataan. Selepas tu kita pun belajar alamat daripada isim. Apa saja tanda-tanda perkataan tu adalah isim. Ada 4, dia ada alif lam, ataupun kalau tak ada alif lam maknanya dia ada tanwin, ataupun sebelum dia ada huruf jar, ataupun kita tengok dari makna dia. Kalaulah dia bermaknakan benda, barulah dia dikatakan isim. Ada 4 tanda dia. Dan selepas tu kita pun dah belajar macam-macam atau jenis-jenis daripada isim. Ada 9 jenis isim. Yang pertama adalah ismun mufrad. Mufrad ni bermaknakan ismun atau kata benda yang berjumlah satu saja. Atau dalam bahasa Inggeris dia punya singular noun. Jadi kalau antum dalam bahasa Inggeris ada the book, atau the chair, atau yang berjumlah satu rumah, satu meja, satu kursi, satu kerusi. Jadi yang berjumlah satu tu dinamai mufrad. Jadi kalau dalam contoh dia kitab, dalam bahasa Arab dia al-kitabu atau kitabun. Itu satu kitab. Maka perkataan al-kitabu atau kitabun termasuk kepada ismun mufrad. Ada lagi ism musanna yang berjumlah 2. Kalau kita nak ubah jadi 2, semua benda dalam bahasa Arab kalau kita nak ubah jadi 2, tambah alif dan nun. Contoh dia kitabun, kita tambah alif dan nun di ujung dah. Jadi dia kitabani. Atau pakai alif lam boleh, al-kitabani. Jadi kalau musanna ni senang je, tambah alif dan nun. Lepas tu ada isim jamak taksir. Jamak atau yang bermaknakan banyak, tapi dia tak serupa dengan bentuk mufrad dia. Makna bentuk mufrad, bentuk singular dia, bentuk yang mufrad dia dengan bentuk jamak dia tak sama, beza. Contoh dia kitabun. Bila mana kita jadikan jamak, kutubun. Berbeza sangat. Kitabun jadi kutubun. Atau contoh dia lagi yang lain, qalbun, hati menjadi qulubun. Atau contoh dia lagi yang lain, masjidun, kita jadi jamak masjid, masajid. Atau madrasah, madrasah sekolah, kita ubah jadi jamak madaris. Jadi dia bentuk mufrad dia, bentuk tunggal dia, bila mana kita jadikan jamak atau berjumlah banyak, maka bentuk mufrad dengan bentuk jamak dia tak sama, sangat berbeza. Beza halnya dengan jamak yang muzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Bentuk mufrad dengan bentuk jamak dia ada keserupaan, ada kesamaan sedikit. Contohlah jamak muzakkar salim. Orang mukmin, bahasa Arab dia kalau bentuk mufrad dia adalah mukminun. Ataupun juga orang kafir, kafirun. Ataupun juga orang bertakwa, muttaqun. Bila mana kita jadikan jamak, kita kena gunakan jamak muzakkar salim. Maka dia tambah waw nun. Mukminun jadi mukminuna, muttaqun jadi muttaquna, muslimun jadi muslimuna, kafirun jadi kafiruna. Jadi dia bentuk dia sama, cuma di sana ada penambahan waw dan nun saja. Jadi bentuk mufrad dengan bentuk jamak dia tak jauh beza. Beza dengan jamak taksir tadi, bentuk mufrad dengan bentuk jamak dia sangatlah berbeza. Okey. Jamak muannas salim macam tu juga. Contoh
Tadi lelaki mukmin, nama dia bahasa Arab dia adalah mukminun. Ataulah orang Malaysia yang laki maliziyun. Kalau perempuan maliziyatun. Kalau kita nak ubah jadi jamak muannas salim, maka kita tambah alif dan ta di ujung dia. Maliziyatun. Maliziyatun. Atau mukminatun jadi mukminatun. Jadi itulah jamak muannas salim. Jadi muzakkar salim dengan muannas salim, bentuk mufrad dengan bentuk jamak dia tak jauh sangat beza dia. Tapi di sana ada penambahan huruf. Kalau jamak muzakkar salim tambah waw nun, jamak muannas salim tambah alif dan ta. Al-asmaul khamsah nanti kita akan fokus belajar dia pada muka surat 20. Di antara asmaul khamsah, al-khamsah ni adalah 5 nama yang mempunyai tempat khas dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu. 5 nama tu apa saja? Abun, akhun, hamun, dhu dan fu. Jadi 5 nama ni dia ada kaedah khas untuk dia. Jadi nanti ada bab khusus untuk al-asma al-khamsah dalam muka surat 20. InsyaAllah selepas ni masih di level 1. Tajuk ni insyaAllah kita akan bahas. Contoh dia abun, abuka, akhuka, hamuka, dhu fadlin azim dalam Al-Quran. Dan banyak lagi contoh dia. Ada ismun ghair munsharif. Ismun ghair munsharif ni adalah ismun atau kata benda yang tak boleh pakai tanwin. Padahal sebenarnya dalam bahasa Arab kata benda boleh pakai tanwin. Justru tanwin itulah sebagai tanda bahawasanya perkataan itulah kata benda atau ismun. Tapi beza halnya pada isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif tak boleh haram dia pakai tanwin. Contoh dia adalah nama orang. Fatimatu, dia tak boleh Fatimatun. Yusufu tak boleh Yusufun. Mesti Yusufu. Adamu tak boleh Adamun. Sebab dia adalah sebab perkataan nama-nama ni termasuk kepada ismun ghair munsharif. Jadi antum tak boleh kalau isim munsharif, kalau kata benda tu dah termasuk kepada golongan atau kelompok isim ghair munsharif, antum tak boleh pakai tanwin di ujung dia. Okey? Yang dua terakhir ni isim mangkus dengan maksur. Kalau mangkus di ujung isim tu, di akhir perkataan tu ada ya di sana. Sebelum ya tu berharokat bawah. Contoh dia al-qadi. Al-qadi ni adalah hakim. Al-qadi. Ada ya di ujung dia, sebelum ya ni berharokat kasrah. Berharokat berbaris bawah. Jadi yang ini ni dinamai isim mangkus. Beza dengan isim maksur. Isim maksur ujung dia macam ya, tapi ini bukan ya, nama dia dalam bahasa Arab dinamai alif maksurah. Yang ini ni sebelum dia berharokat atas, al-fatah. Sebelum dia ni ta ni berharokat atas. Inilah dinamai dengan isim maksur. Di beza mangkus dengan maksur adalah kalau mangkus diakhiri ya, maksur diakhiri alif maksurah. Sebelum ya ni ada berbaris bawah, sebelum alif maksurah berbaris atas. Jadi al-qadi ni makna dia hakim, al-fatah ni makna dia pemuda. Jadi itu jenis-jenis isim yang kita flashback, kita ulang balik sedikit dari yang sebelum ni. Selepas tu kita dah belajar jenis-jenis isim, kita dah belajar jenis-jenis perkataan, kita dah belajar alamat-alamat isim. Selepas tu kita mestikan faham i'rab dari setiap perkataan. Apa tu i'rab? Kita dah jelaskan semalam. Dalam bahasa Arab, setiap perkataan sama ada itu ismun, kata benda, ataupun fi'lun, yang dua-dua ni dia akan berubah-ubah akhiran perkataan tu. Akan berubah-ubah akhiran dia punya. Sesuai dengan ayat dia. Di mana dalam ayat tu dia sebagai apa, maka dia akan berubah. Dalam ayat ni dia sebagai ni, akan macam ni bentuk akhiran perkataan dia. Dalam ayat lain pun bentuk dia beza sikit, ujung dia, ujung perkataan tu saja. Jadi kalau belajar ujung perkataan tu, perubahan akhiran dari perkataan sama ada isim ataupun fi'lun, itu yang dinamai dengan tajuk i'rab. I'rab tu
keadaan dari setiap perkataan ada 4 saja. Kalau keadaan dia macam ni, dinamai ini. Kalau keadaan dia macam ni, dinamai ini. Kalau keadaan macam ni, dinamai ini. Ada nama dia rafa'. Ada nama dia nasbun. Ada nama dia raf'un. Ada nama dia nasbun. Ada nama dia jarrun. Ada nama dia jazmun. Rafa', nasab, jar dan jazam. Jadi kalau dia macam ni, ini rafa' nama dia. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak tentukan perkataan ni atau ismun ni atau fi'lun ni adalah rafa'. Macam mana kita nak tentukan? Mestilah kita faham alamat daripada rafa', tanda-tanda rafa'. Semalam kita dah belajar tanda rafa' dah. Yang kita belajar semalam, kalau isim dia isim mufrad, kalau dia ismun dia yang bermaknakan satu benda, contoh kitabun, di ujung dia tu kan pakai dhammah, maka dia adalah rafa'. Jadi rafa', tanda rafa' untuk ismun mufrad adalah dhammah. Kita dah belajar semalam. Lepas tu tanda rafa' untuk isim musanna apa? Alif. Contoh dia kitabani atau al-kitabani. Tanda rafa' untuk jamak taksir adalah dhammah. Kita dah belajar semalam tanda rafa' untuk jamak taksir adalah dhammah. Contoh dia kutubun, qulubun, buyutun, masajidu, madarisu. Tanda rafa' untuk jamak muzakkar salim kita dah juga belajar al-mu'minuna, al-muslimuna, mu'minuna, muslimuna. Tanda rafa' untuk jamak muannas salim pun juga sudah muslimatu atau muslimatun atau al-muslimatu, mu'minatun atau al-mu'minatu. Tanda rafa' untuk asmaul khamsah abuka, dzu fadlin azimin. Ada juga untuk isim tanda rafa' isim munsharif Yusufu, Fatimatu. Isim mangkus dengan maksud al-qadi, al-fata. Dhammah dia tak tampak. Kita dah belajar yang ni semalam dan sudah jelaskan juga dengan Ustaz Angga tadi pagi. Okey. Lepas tu hari ini, pada hari ini kita nak belajar selepas rafa' ni kita nak belajar nasab. Apa saja tanda-tanda nasab untuk setiap jenis isim ni? Apa saja tanda nasab dia punya? Yang pertama adalah ismun mufrad. Kalau ismun mufrad, kalaulah benda tu bermaknakan satu, maka tanda rafa' dia adalah fathah. Contoh, sana kitabun. Kita semalam belajar kitabun kan? Sekarang dia berubah jadi kitaban atau al-kitaba. Kitaban atau al-kitaba. Okey. Mungkin antum ada bertanya, bila mana saja isim tu boleh berubah Ustaz daripada rafa' menjadi nasab? Kalau dia nasab ni tadi kita sini kitabun, sekarang dah jadi kitaban, apa penyebab dia? Salah satu di antara penyebab dia ada inna sebelum dia. Ada inna. Jadi kalau antum terjumpa inna ni makna dia sesungguhnya. Sesungguhnya kitab, ni inna. Jadi kalau ada inna yang ismun tu asal dia adalah rafa', maka dia mesti diubah menjadi nasab. Inna kitaban atau inna al-kitaba. Sama ada antum cakap ini pen. Pen bahasa dia qalamun atau al-qalamu. Antum tambah inna sebelum dia, sesungguhnya antum, berarti kalau sesungguhnya kan ni dah menguatkan ni, mentaukidkan atau menguatkan di sana. Sesungguhnya pen. Inna qalaman atau inna al-qalama. Jadi dia kalau dah ada inna mesti jadi nasab. Tanda nasab untuk setiap ismun, ni ismun yang dia tu mufrad, ni mufrad sebabkan dia maknanya satu kan, satu kitab saja. Setiap ismun yang dia tu mufrad sebelum dia ada inna ataupun salah satu yang membuat jadi nasab, maka ujung dia mesti berbaris atas. Berbaris atas. Kalau rafa' dia berbaris depan, berbaris dhammah. Tapi kalau nasab dia berbaris atas atau fathah. Okey, jadi setiap isim mufrad macam tu. Jadi kalau antum nak buat ayat,
ada inna sebelum dia ataupun ada amil-amil nasab yang lain atau yang membuat isim itu jadi nasab, maka antum mesti menjadikan isim selepas amil nasab tu menjadi fathah. Ini yang inna dan yang lain-lain ini dinamai amilun nasbi, yang menjadikan nasab. Okey. Ini untuk ism mufrad. Musanna macam mana, Ustaz? Musanna kalau pakai inna, contoh kita ubahlah, tak payahlah kitab lagi. Kita ubah qalamun saja. Qalamun, apabila kita nak jadi dua, qalama ni. Tapi kalau dah inna, qalamaini. Asal dia adalah qalamani. Tanda semalam kita belajar setiap isim yang musanna, kata benda yang berjumlah dua, tanda rafa' dia adalah alif. Kita belajar semalam macam tu kan? Alif. Tapi bila mana benda ni, kata benda ni dah kita jadikan nasab, macam mana kita jadikan nasab? Ada inna. Dah jadi nasab dia, yang alif ni mesti kita ubah menjadi ya. Inna qalamain. Kita ubah jadi ya. Jadi semalam kita tambah alif nun kalau nak jadikan dua. Sekarang kita ubah jadi nasab lagi. Alif tu ubah jadi ya. Inna qalamain. Jadi tanda nasab untuk yang musanna adalah ya. Kalau mufrad tadi adalah fathah. Kalau untuk musanna adalah ya. Okey. Ini yang kedua. Contoh macam antum cakap kitabani tadi rafa' dia. Kalau kita ubah menjadi nasab, jadi dia inna kitabaini. Okey. Ini yang musanna. Okey. Kita teruskan. Jamak taksir. Jamak taksir ni inna. Sini contoh dia tadi buyutan. Sini buyutun. Buyut. Inna buyutan. Asal dia adalah buyutun. Buyut ni apa makna dia? Rumah-rumah. Rumah-rumah. Jamak taksir untuk rumah. Sesungguhnya rumah-rumah. Tapi bila mana dah ada inna sebelum dia, maka buyutun ni diubah menjadi fathah. Kalau masih domah dia, mana masih rafa'. Sebab kan tanda rafa' untuk jamak taksir, salah satunya buyut, tanda rafa' dia adalah domah. Jadi kalau kita masih pakai di sini domah, maknanya dia masih rafa'. Dan itu salah kaedah dia sebab sebelum dia ada inna. Setiap ayat yang ada inna selepas dia mesti nasab. Ini kita ubah jadi nasab jadi buyutan. Okey. Jadi kalau jamak taksir, tanda nasab dia adalah fathah, sama macam isim mufrad. Jadi kalau antum jamak taksir, kalau antum tengok ada nak berjumpa perkataan dia tu jamak taksir. Contoh dia atau yang paling senang dia kitab. Kitab ni jamak dia lah kutub. Macam mana kita nak bezakan jamak taksir ke tak? Jamak taksir bentuk awal dengan bentuk mufrad dengan bentuk jamak dia beza. Kitab dengan kutub beza kan? Itu jamak taksir. Kitab, kutubun. Itu jamak taksir dia. Inna kutuban. Jangan pula buat kutubai ini, tak boleh. Itu untuk musanna. Inna kutuban. Jadi nasab dia sama macam mufrad, pakai fathah. Ini jamak taksir. Kalau jamak muzakkar salim macam mana? Sini muslimuna tadi kita buat kan? Kalau kita buat jadi nasab dia inna al muslimina. Muslimina atau muslimina. Inna al-muslimina atau tak pakai lam boleh juga. Kalau dia rafa' muslimuna pakai waw dan nun. Tapi bila mana nasab, yang waw tu kita ubah menjadi ya. Sebabkan jikalau kita masih gunakan waw, muslimuna di sini masih gunakan waw, maka dia bermaknakan masih rafa'. Sebab tanda rafa' untuk jamak muzakkar salim adalah waw. Kalau tanda nasab untuk jamak muzakkar salim adalah ya. Jadi kita ubah dengan ya.
Okey. Kalau yang muannas salim macam mana? Inna al muslimati. Kalau muannas salim, bentuk rafa' dia muslimatun. Tun pakai dhammah ujung dia, pakai baris depan ujung dia, akhiran dia. Al muslimatu. Tapi bila mana jadi nasab, inna al muslimati, kasrah dia. Tak boleh pakai dhammah lagi, tak boleh pakai fathah, mesti pakai kasrah. Innal muslimati. Tak lepas alif lam boleh, Ustaz? Boleh. Inna muslimatin boleh. Jadi itu untuk jamak muannas salim. Al-asma'ul khamsah. Contoh asma'ul khamsah. Inna, tadi kita dah belajar abuka. Inna abaka. Kalau abuka, kalau rafa' dia adalah abuka. Ni pakai waw, tanda rafa' dia semalam kan waw kita belajar kan, tanda rafa' untuk asma'ul khamsah adalah waw. Tapi bila mana kita jadikan nasab, macam mana kita jadikan nasab? Ada inna sebelum dia, kita jadikan nasab, maka tak boleh lagi pakai waw. Sebab wawnya tanda rafa'. Kita ubah menjadi alif. Jadi maknanya tanda nasab untuk al-asma'ul khamsah adalah alif. Okey? Macam tu. Sila tengok dulu. Okey. Ini al-asma'ul khamsah. Kalau ismul munsharif macam mana? Ismul munsharif. Ismun ghair munsharif. Contoh dia kita ambil inna. Ismul munsharif contoh dia Yusufu, Adamu, Fatimatu. Kita ambillah Yusuf. Inna Yusufa. Yusufa pakai fathah dia, pakai baris atas dia. Tapi dia tak boleh pakai tanwin sebabkan dia isim ghair munsharif. Jadi yang pakai fathah ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi tanda nasab yang pakai fathah atau baris atas ada 3. Ada isim mufrad, jamak taksir dan isim ghair munsharif yang pakai ya. Ada 2. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Yang pakai kasrah ada 1. Apa dia? Adalah jamak muannas salim. Yang terakhir isim mangkos dengan maksur. Kata kita pakai inna sini. Inna. Sini inna. Kalau sini dah pakai inna, yang ya ni masih berbaris atas. Inna al-qadiyah. Kalau yang fathah macam mana, Ustaz? Sini tak payah. Sini nama dia fathah tak tampak. Sini fathah yang nampak. Sini sama macam yang mufrad, jamak taksir, isim munsharif, sama dengan isim mangkos. Tapi maksur dia tak pakai fathah, dia ada sebenarnya tapi tak tampak. Jadi yang pakai fathah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi apa saja tanda nasab? Ada fathah, ada ya, ada kasrah, ada apa lagi? Ada fathah, ada kasrah, ada ya, ada alif. Disingkat dia setiap tanda-tanda. Ni kan ada fathah, kasrah, ya, alif. Kalau disingkat itu, kalau dalam metod Ustaz Samsul itu funky. Funky ni apa, Ustaz? Fathah, alif, nun, kasrah, ya. Fathah, alif, nun, kasrah, ya. Nun ni apa? Ni mana nun? Tak ada nun sini, Ustaz. Nun ni untuk fi'lun. Kita tak belajar fi'lun. Belum lagi kita belajar fi'lun. Okey. Jadi fathah, alif, nun, kasrah, ya. Kalau kita singkat, funky dia. Fathah, ni dia. Alif, ni dia. Nun belum ada kita belajar. Kasrah, ni dia. Yang jamak muannas salim. Yang ya, ni dia. Okey. Macam mana yang nun, Ustaz? Yang nun tadi. Okey, kita ambil yang nun. Kita padam yang ni dulu. Kalau antum nak screenshot, sila ke screenshot. Okey, kita padam. Yang nun untuk fi'il, untuk fi'lun mudhari', untuk kata kerja. Contoh dia. Antum pernah dengar kan yu'minuna. Yu'minuna.
Ini ni rafa' ni. Ini rafa'. Mesti ada nun di sini. Tapi bila mana kita jadi nasab, contoh salah satu amil nasab, salah satu yang membuat jadi nasab untuk fi'lun, kalau untuk isim inna, kalau untuk fi'lun adalah an, salah satu dia. Nanti kita belajar lebih spesifik lagi pada level 2. Contoh dia pakai an di sini. An minu. Kita hilangkan nun. Hilangkan nun di sini. Tak pakai lagi nun. Jadi tanda nasab untuk fi'lun mudhari' yang ini dinamai fi'il yang macam ni, jenis-jenis dia macam ni dinamai nama dalam bahasa adalah al-af'al al-khamsah. Beza dengan asma' al-khamsah, ini af'al khamsah nama dia. Al-af'al khamsah tanda nasab dia adalah dengan menghilangkan nun. Sebab tu di sini masuk satu. Sini maksud dia menghilangkan nun. Jadi funky. Funky itu singkatan dia. Funky itu adalah fathah, alif, membuang nun, kasrah dan ya. Jadi tanda nasab ada 5. Fathah, alif, nun, kasrah dan ya. Jadi antum kena tahu fathah untuk apa saja. Untuk 5 tu untuk isim mufrad, jamak taksir, untuk apa lagi tadi? Jamak taksir, isim mufrad, jamak isim mangkus, isim maksur dan isim munsharif. Untuk ya, jamak muzakkar salim dan musanna. Untuk alif al-asmaul khamsah. Apa lagi? Kasrah untuk jamak muannas salim, iya nun untuk al-af'al al-khamsah, untuk fi'lun mudhari' al-af'al al-khamsah. Okey, itulah tanda-tanda nasab. Kita dah belajar semalam tanda rafa', sekarang kita alhamdulillah dah kita bahas tanda-tanda nasab. Mungkin tajuk ini dah kita belajar sebelumnya, tapi mudah-mudahan dengan kita memahami kembali tajuk-tajuk ni, khususnya tajuk yang nasab ni, insya-Allah menambah kepahaman dan semakin faham kita dengan bahasa Arab. Okey, itu saja terlebih dahulu. Jadi insya-Allah esok kita akan sambung lagi, dan setakat ni sampai sini saja dulu. Jadi antum mesti ingat selalu daripada yang awal tajuk kita sampai yang nasab ni. Jangan sampai terlupa. Okey, terima kasih banyak atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kesilapan. Akhirul kalam aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.